Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya nak mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Second Kedah International Zakat Conference kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan kertas kerja pada hari ini. Yang saya hormati sahabat saya, Dr. Tuan Muhammad Zukri, dan juga para peserta Second International Kedah Second Kedah International Zakat Conference pada hari ini. Saya akan membentangkan satu kertas kerja yang berkaitan dengan pendapatan usahawan asnaf berdasarkan klasifikasi pendapatan dan juga pendapatan garis kemiskinan Malaysia. Sebagaimana yang kita maklum bahawa zakat ini merupakan salah satu solidariti umat Islam untuk memastikan umat Islam terjamin dia punya kehidupan sosialnya, kehidupan mereka dan juga keperluan asasi mereka itu dapat dipenuhi melalui tindakan kolektif umat Islam. Dalam konteks Malaysia, zakat itu diagihkan dalam dua bentuk. Yang pertamanya zakat yang bersifat tidak produktif, kita bahagi secara one off kepada golongan penerima yang kita sebut sebagai asnaf, dan juga yang keduanya adalah satu inisiatif besar yang dibangunkan oleh pusat dan institusi zakat di Malaysia, iaitu menjadikan zakat ataupun agihan zakat itu lebih bersifat produktif. Dengan kata lain, apa yang dibangunkan oleh pusat dan juga institusi zakat di Malaysia ialah dengan membangunkan usahawan asnaf. Mereka bukan menerima zakat untuk keperluan asasi mereka, keperluan asasi seharian mereka, tetapi mereka dibangunkan menggunakan agihan zakat dengan memberi modal dan juga latihan kepada mereka dan mereka menjadikan mereka ini usahawan. Usaha ini merupakan salah satu daripada keyakinan kita bahawa melalui mereka menjadi seorang usahawan ini mereka mampu bebas daripada belenggu kemiskinan yang dihadapi oleh mereka. Dan mereka tidak lagi terikat dengan bantuan, mereka mampu membina potensi diri mereka. Mereka bukan sahaja menjadi penerima zakat, tetapi dengan potensi, modal instan, kemahiran yang mereka ada, mereka mampu untuk menjadi pemberi zakat dan bukan lagi menjadi penerima zakat. Dan yang keempat, tentu sekali lah program ini adalah untuk memperkasa ataupun kita sebut sebagai mendaya upayakan mereka daripada golongan yang kita lihat lebih bersifat eksklusif dalam masyarakat, golongan terpinggir, golongan yang kita sebut miskin, fakir, dan mereka mampu untuk berada dalam lingkungan masyarakat dan seterusnya mampu berdikari dan seterusnya menjadi seorang yang juga akhirnya menyumbang kepada tindakan kolektif umat Islam, iaitu dengan memberi zakat. Walau bagaimanapun pada hari ini kerajaan Malaysia telah memperkenalkan satu pengelasan baru pendapatan isi rumah di Malaysia. Kalau sebelum ini kita dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu T20, M40 dan juga B40. Selalunya B40 ini dianggap adalah golongan yang miskin, tapi sebenarnya golongan B40 ini bukan semuanya berada dalam kelompok miskin. Dan hari ini kita dapat melihat bagaimana terdapat
kategori-kategori tertentu. Dalam B40 dipecahkan kepada B1, B2, B3 dan B4. Juga M40 kepada 4 kategori dan T20 kepada 2 kategori, menjadikan 10 kategori. Ini memudahkan proses pemberian bantuan ataupun pembangunan yang kita lakukan kepada kelompok-kelompok tertentu supaya dia lebih efektif. Dan dalam masa yang sama juga pada hari ini kita boleh melihat bahawa pendapatan garis kemiskinan juga sudah meningkat. Ada satu semakan terbaru menggunakan metodologi baru dan kita boleh melihat banyak item yang ditambah ke dalam pengukuran yang baru, termasuklah kepada nutrisi. Kita boleh lihat kenaikan daripada RM980 pendapatan garis kemiskinan kepada RM2208. Kita menjangkakan bahawa melalui penetapan garis pendapatan baru dan juga pendapatan garis kemiskinan ini akan memperlihatkan peratusan golongan miskin ini meningkat. Dan kita juga sebenarnya menjadi tanya-tanya, juga menjadi tanya-tanya kepada kita tentang realiti usahawan asnaf. Di mana mereka selepas daripada pengelasan pendapatan baru dan juga pendapatan garis kemiskinan baru ditetapkan, di mana usahawan asnaf ini berada. Dan kita juga boleh melihat bagaimana realiti usahawan asnaf ini ada dikatakan mereka juga berhadapan dengan pelbagai masalah. Ada juga mengatakan bahawa mereka ini berjaya dalam sesuatu aspek menjadi usahawan. Dan juga kita juga boleh melihat beberapa kejayaan yang dilakarkan oleh usahawan asnaf dalam beberapa konteks, seperti mereka mampu untuk menunjukkan minat, mereka mampu menguruskan perniagaan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, dalam konteks pendapatan isi rumah mereka, kita agak terhad untuk melihat di mana kedudukan mereka dalam konteks realiti bersama dalam masyarakat Malaysia setelah pembangunan usahawan asnaf ini kita bangunkan. Justru kajian ini cuba untuk menjawab persoalan itu dengan kita melaksanakan satu kajian tinjauan kepada 414 usahawan asnaf yang meliputi zon timur, selatan dan juga utara. Zon timur di Terengganu, selatan di Johor dan utara di Perlis. Kita tak sempat untuk mengambil data di zon tengah. Ada banyak halangan COVID dan sebagainya. Dan kita dapat 3 zon lah dengan 414 usahawan asnaf dan kita menggunakan soal selidik. Dan data dia menggunakan SPSS dan kita analisis secara deskriptif menggunakan frekuensi dan juga peratus. Apa yang kita dapat lihat daripada hasil kajian ialah pendapatan usahawan asnaf di peringkat T20 dan kita melihat bahawa tidak ada pun usahawan asnaf yang berada dalam kelompok ini, kelompok T20, sama ada T1 ataupun T2. Walau bagaimanapun dalam pendapatan M40 kita melihat ada usahawan asnaf berada dalam kelompok ini. Walau bagaimanapun peratusnya agak kecil. Kalau kita melihat kepada bilangan, dia hanya ada 7 orang daripada responden yang kita jumpai berada dalam kelompok M40. Di mana 1 orang B4, 1 orang B3, 2 orang B2 dan 1 orang dan 2 orang sahaja berada dalam kelompok B1 yang mempunyai pendapatan
RM4,850 hingga RM5,879. Dan yang paling banyak sebenarnya golongan asnaf, usahawan asnaf ini berada ialah di kelompok B1, iaitu pendapatan di bawah RM2,500. Pendapatan isi rumah RM2,500. 91% usahawan asnaf kita masih lagi berada di kelompok ini, kelompok B1. Dan B2 sebanyak 6%, tidak ada dalam yang kita jumpa berada dalam kelompok B3, dan B4 selamai 4 orang. Dan walaupun B1 ini sebenarnya kalau 2,500 sebenarnya di atas daripada garis kemiskinan yang baru. Garis kemiskinan yang baru ialah 2208. Tapi bila kita analisis kedudukan kemiskinan, sememangnya kita jumpai bahawa hampir 90% usahawan asnaf kita berada dalam kelompok miskin, yang mana terdapat dua kategori miskin, iaitu 40% daripada mereka adalah miskin dan 48.3% adalah miskin tegar. Hanya 12% sahaja daripada usahawan asnaf yang kita temui ini berada dalam kelompok tidak miskin. Justru apa yang kita dapat rumuskan bahawa pengelasan pendapatan dan juga PJK baru ini menjadikan usahawan asnaf dapat kita lihat berada dalam kelompok pendapatan B1, dan mereka berada dalam kelompok miskin dan juga miskin tegar. Sudah pasti perkara ini akan memberi satu implikasi yang agak negatif kepada usahawan asnaf. Dan kita juga merisau tentang survival mereka, terutamanya apabila berhadapan dengan COVID pada hari ini. Justru melalui dapatan ini saya mengajaklah pada semua untuk kita memikirkan suatu kerangka baru. Nak tak nak kita mesti berfikir satu kerangka baru, kerana kita percaya bahawa apa yang telah dilakukan oleh institusi zakat dan juga pusat zakat ini membangunkan asnaf melalui keusahawanan adalah satu usaha yang baik. Namun kita tidak dapat lari daripada perubahan kehidupan masyarakat. Masyarakat semakin moden, barangan semakin mahal, perbelanjaan semakin meningkat dan sebagainya. Mungkin hal ini menjejaskan kelompok usahawan asnaf dalam konteks pendapatan isi rumah dan juga kedudukan mereka dalam konteks kemiskinan. Dan pendapatan ini juga membuka satu keadaan bahawa kita tidak hanya boleh melihat usahawan asnaf ini hanya mereka lepas daripada had kifayah sahaja semata-mata, kerana keadaan realiti kita perlu juga melihat kepada pendapatan, kedudukan pendapatan mereka dan juga pendapatan garis kemiskinan. Justru daripada kajian ini juga kita mencadangkan supaya pengembangan perniagaan mereka ini dapat kita usahakan dengan suatu program pinjaman mikro. Maksudnya ialah zakat yang diperoleh oleh yang kita peroleh itu kita agihkan dalam bentuk pinjaman. Ini juga akan dapat membantu mereka mengembang dan membangunkan keusahawanan mereka. Dan kita risau juga dalam keadaan hari ini, dalam keadaan COVID, dalam keadaan pandemik ini, dalam keadaan terdesak ini, mereka ini meminjam dengan institusi kewangan yang tidak sah,
pinjam dengan long dan sebagainya. Jadi dengan adanya pinjaman mikro daripada zakat ini, saya kira mereka ada satu platform untuk mereka mendapatkan modal dan seterusnya mengembangkan perniagaan mereka. Dan selain itu kita juga tidak dapat lari dalam kehidupan hari ini, iaitu elemen teknologi. Saya kira ramai yang berusaha untuk membantu asnaf ataupun usahawan asnaf melalui teknologi, sama ada untuk memasarkan perniagaan mereka, membuka kedai digital dan sebagainya. Tetapi kita harus memikirkan secara tersusun lah. Dan mungkin juga dalam kalangan mereka ini adalah golongan yang miskin digital, yang tidak mempunyai kelengkapan, yang tidak mempunyai pengetahuan kemahiran teknologi, dan kita juga perlu memikir bagaimana pemasaran digital ini boleh dilakukan oleh satu kelompok lain dan khususnya untuk membantu usahawan asnaf ini memasarkan barangan mereka, ataupun kita secara mudahnya kita boleh sebut mereka ini sebagai golongan orang tengah yang celik teknologi dan sebagainya. Jadi itu sahaja untuk presentation saya berkenaan dengan kertas kerja yang telah kami sediakan. Itu sahaja untuk saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.